Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tak dengar? Tak dengar, boleh dekat sikit lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, selama-lamanya kita memanjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Petang ini kita dapat berkumpul sebentar untuk sesi tazkirah di dataran Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat petang ini saya nak sambung sikit lagi apa yang telah kita mulakan daripada surah Al-Fatihah. Sebelum ni kita sebut tentang basmalah, yang artinya kita sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, sama ada percakapan kita, perbuatan kita, ataupun apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Seterusnya kita telah nyatakan pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di mana kemuncak kepada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah pada memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan sebelum ini bagaimana seseorang itu dapat sabar, dapat redha, bahkan dapat memuji segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di dalam hidupnya, kerana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Rahmat, yang Maha Mengasihani, yang lebih menyayangi diri kita lebih daripada diri kita. Maka apa sahaja yang berlaku dalam kehidupannya, sama ada dilihat sebagai sesuatu yang baik ataupun yang buruk, hakikatnya ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, yang Maha Menyayangi. Hanya sahaja kita, sama ada kita dapat melihat hikmah tersebut ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah Allah menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menyebut Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Rahmat, yang rahmatnya itu meluasi segala makhluknya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, sesungguhnya rahmat aku meluasi, sesungguhnya rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, sehingga rahmatnya itu mendahului ataupun mengatasi kemurkaannya. Dan kerana itu juga kita lihat dalam surah Al-Fatihah ini, Allah telah menyebut Ar-Rahmanir Rahim dalam basmalah, kemudian disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengulang Ar-Rahmanir Rahim untuk menegaskan makna ini, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Rahmat, sangat pengasih, sangat penyayang, yang mana rahmatnya itu ditunjukkan melalui pelbagai nikmat yang diberikan dalam kehidupan kita. Sehingga ujian yang diberikan dalam kehidupan kita juga adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berterusan.
pada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang memperhambakan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadanya rahmat, kasih sayang. Bahkan iman yang diberikan itu, Islam yang diberikan itulah nikmat yang paling besar yang menjamin untuk dia terus mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Kemudian kata Allah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Apa maksud Maliki Yaumiddin? Yang menguasai. Malikun maksudnya yang menguasai. Di sana ada bacaan yang lain yang menyebut Maliki Yaumiddin. Maksud Maliki Yaumiddin, raja. Jadi dalam ayat ini berdasarkan dua cara bacaan ini, dia boleh jadi dengan makna yang menguasai Yaumiddin, hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan, ataupun raja, hari pembalasan. Kita tahu maksud Yaumuddin ataupun hari pembalasan ini hari akhirat, hari kiamat, yang disebut hari kiamat, hari akhirat. Kenapa? Kerana sebelumnya Allah sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan segala makhluk. Jadi supaya tak apa. Biar. Tak apa. Jadi supaya tidak ada orang yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya Tuhan yang menguasai dunia. Ahlan wa sahlan. Supaya tidak ada yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang menguasai dunia. Maka Allah nyatakan Allah juga adalah Tuhan yang menguasai hari akhirat. Dia nak ini sebenarnya. Yang menguasai hari akhirat, hari pembalasan. Maka Allah tegaskan Allah adalah Tuhan yang menguasai hari akhirat. Jika Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai hari akhirat, maka sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih berkuasa di dunia ini. Dan kenapa juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hari akhirat itu? Kerana itulah situasi yang paling nyata untuk Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuasaannya. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kerajaannya. Di dunia ini ramai orang yang kata dia memiliki, dia ada macam-macam. Saya ada rumah, saya ada banglo, saya ada apartmen, saya ada istana, saya ada kenderaan macam-macam, saya ada aset itu dan aset ini. Macam-macam yang kita rasa kita memiliki. Sehingga ada kalanya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berkuasa, yang menguasai segala-galanya. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam ayat ini Maliki Yaumiddin. Tak apa biar. Yang menguasai hari pembalasan. Bertelefonnya. Dapat saya. Ini dia mesti nak tu dia. Yang menguasai hari pembalasan. Hakikat hari pembalasan itu juga perlu kita perhatikan kenapa Allah menyebut Yaumuddin, tidak Yaumul Qiyamah misalnya. Hari kiamat ni ada banyak nama. Ada banyak nama hari kiamat. Yaumul Qiyamah, Yaumut Taqumus Sa'ah, As-Sa'ah, Al-Qari'ah, At-Tammah. Banyak nama-nama hari kiamat. Tetapi dalam banyak-banyak nama hari kiamat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memilih nama Yaumuddin. Kita terjemahkan dengan hari pembalasan. Maksud ad-din dalam bahasa Arab, ad-din itu maksudnya balasan, kan? Apa yang kita faham dengan hari pembalasan? Balas untuk apa? Maksudnya Allah akan balas untuk apa? Hari balas dendam ke? Balas dendam? Bukan balas dendam.
Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan balas apa yang kita lakukan di dunia. Jadi kita dalam kehidupan seorang Muslim ini, kehidupannya itu bukan sekadar dunia. Kita ada visi yang sangat jauh. Seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupannya itu tidak terhad pada dunia saja. Habis dunia habis. Tapi apabila kita beriman sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menghubungkan antara kehidupan seorang makhluk dengan penciptanya, dengan Tuhan yang Maha Berkuasa. Keimanan kita itu, iman kita itu akan membawa kita kepada dimensi yang paling luas. Kerana kita menghubungkan iman kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala-galanya. Kan? Jadi maksud ad-din itu, kita juga biasa kita dengar perkataan ad-din ya, sebagai agama. Kenapa? Kenapa agama dinamakan dengan ad-din? Kerana seseorang itu akan bertindak mengikut agamanya. Seseorang itu, kita tengok apa saja yang orang buat hari ini, tindakan manusia pada hari ini, sebenarnya didasarkan atas apa yang dia percaya dalam hidup dia. Kita sebagai seorang Islam, kita ada satu sistem yang lengkap, sebagai satu sistem kehidupan, di mana setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini ada pertimbangannya, ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkiraannya. Ada orang yang mungkin dia tak percaya langsung pada Tuhan, kata dia. Dia tak percaya pada Tuhan. Dia kata Tuhan ni kita yang cipta. Tuhan ni kita yang kata itu Tuhan, jadi kitalah yang buat Tuhan tu. Ada orang yang kata macam tu. Ada orang dia tak percaya pada hari akhirat. Dia kata kita hidup di dunia dan tidak ada lagi kehidupan yang lain. Inilah satu-satunya kehidupan kita. Ada orang dia kata kita hidup di dunia, kemudian kita akan hidup lagi. Dan sampailah kita akan jadi baik, barulah itu kesudahan kita. Jadi kita dalam agama kita telah ada satu direction yang jelas tentang hala tuju kehidupan kita. Jelas. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan di sana ada kehidupan yang kekal abadi. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas segala perbuatan kita di dunia sebagai menegakkan rahmat dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Jadi kita sebutkan tadi, kerana itu agama itu disebut dengan ad-din, kerana tindakan kita adalah berdasarkan apa yang kita percaya dan pegang dalam kehidupan beragama kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai perkara tersebut dan membalas mengikut apa yang kita percaya. Antara maksud yang lain, ad-din itu ada perkataan yang lain yang hampir dekat dengan ad-din, ad-dain. Ad-dain itu hutang. Jadi macam mana kalau kita pinjam dengan satu orang 100 rial, kita akan balas balik dengan 100 rial. Kita akan pulangkan balik 100 rial. Jadi begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan membalas setiap amalan manusia itu setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kerana itu dinamakan dengan ad-din, iaitu balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu adalah setimpal dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita dapat gambarkan tentang situasi hari akhirat. Tadi yang pertama kita dah tekankan, maksudnya kita dalam sebagai seorang Muslim, kita ada orientasi itu. Maksudnya kita hidup bukan sekadar dunia, kita ada kehidupan yang lain yang lebih hakiki, di mana kita akan mendapat balasan atas setiap apa yang kita lakukan di dunia.
Maka kerana itu kita tak akan hidup ikut suka kita. Kehidupan kita bertuhan, kehidupan kita diperhatikan, ada penilaian yang kita akan mendapat balasan seadil-adilnya dan sesuai dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Di situlah segala-galanya akan tertegak. Ada orang mungkin dia kata dia rasa dunia ni tidak adil. Kan kita tengok hari ni banyak orang Islam yang ditindas, banyak yang ditekan, dianiaya. Dia rasa tidak adil kehidupan ini. Dalam kehidupan seharian kita pun banyak isu-isu yang berlaku yang kita rasa kadang-kadang kita tidak mendapat hak kita yang sepenuhnya. Kerana itulah pentingnya Allah SWT menjadikan ada kehidupan yang lain. Kerana dunia ini hakikatnya adalah ujian. Adalah ujian. Suatu medan untuk menguji bagaimana kita berinteraksi dengan setiap cabaran, setiap situasi yang kita hadapi. Bagaimana kita berinteraksi dengan setiap situasi itu mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita jelaskan sebelum ni, kalau kita mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menerimanya dengan syukur, membalasnya dengan syukur pada Allah. Dan kalau kita diuji dengan ujian, musibah dan sebagainya, kita akan bersabar dan redha. Jadi dunia ini tidak akan dapat memberikan segala-galanya pada kita, sehinggalah kita mati dan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan segala-galanya. Sekiranya seseorang itu berbuat kebaikan dalam kehidupan dunianya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang terbaik, yang paling sempurna kepada seseorang itu, bahkan lebih daripada yang selayaknya. Kerana kalau kita nak kata aku dekat dunia ni aku dah buat macam-macam kebaikan, sedekah, solat dan sebagainya, aku nak masuk dalam syurga ini dengan segala amalan yang aku buat. Hakikatnya kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita semua akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan demikian. Hakikatnya kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi juga apabila ditanya, Nabi kata, aku pun masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita masuk syurga dengan rahmat Allah ke dengan amalan kita? Dengan amalan kita, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hakikatnya kalau ada orang yang dia kata aku nak masuk syurga sebab aku buat banyaklah amalan, hakikatnya kita katakan kita mampu untuk membuat sesuatu amalan kebaikan itu pun kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang membimbing kita, yang mendorong kita untuk kita tergerak untuk melakukan kebaikan, jadi suka untuk buat kebaikan, cenderung kepada kebaikan. Itu juga termasuk di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesihatan anggota, kelebihan yang Allah berikan pada kita, itu juga daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita gunakan sebagai satu bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua manusia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena buat amalan ke tak payah? Kena juga. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi kena buat amalan juga. Ya. Dalam satu hadis yang sama, bila Nabi kata semua orang akan masuk dengan rahmat Allah, seorang sahabat bertanya, jadi boleh tak aku bagi tahu semua orang, kata kita akan masuk dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi dalam syarah hadis ini kata, memang kita akan masuk dengan rahmat Allah, tetapi kedudukan kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ditentukan mengikut amalan kita. Jadi adil lah kan? Adil lah. Kalau kita kata orang, mungkin ada orang yang dia tak puas hati lah. Macam mana? Kita ni semua kalau masuk dengan rahmat je, jadi tak ada beza antara orang yang
banyak beramal dengan kurang beramal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil. Memang kita masuk dengan rahmat Allah, tetapi kedudukan kita di dalam syurga akan ditentukan mengikut amalan kita. Begitu juga dengan orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga masuk dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, setimpal dengan apa yang dia lakukan di dunia. Kalau dia tidak beriman pada Allah, tidak mengabdikan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran, telah menegakkan hujah kepadanya di dunia lagi, maka layak untuk dia mendapat hukuman dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Adil tak? Ada orang kata kejam. Kejam tak untuk Allah Subhanahu Wa Taala menyiksa hamba dia? Dalam api neraka yang sangat pedih, yang membakar sampai hangus, yang membakar kulit sampai hancur, kemudian diganti semula dengan kulit yang baru, dengan tujuan untuk menyiksa. Kejam tak Allah? Of course lah kita kata tak kejam kan, tapi itu adil sebab di sana ada orang yang beriman pada Allah, yang berusaha keras untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, berkorban, tahan lawan kehendak diri dia, lawan nafsu dia semata-mata untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang tidak beriman juga, kalau kita kata syurga, neraka ni kejam, hukuman yang zalim, jadi tak boleh ada neraka, semua masuk syurga. Jadi apa bezanya antara orang yang beriman dengan tidak beriman? Apa bezanya antara orang yang melakukan amalan yang soleh dan orang yang tidak melakukan amalan yang soleh? Maka kerana itu orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada orang yang akan dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan setelah ditegakkan hujah, setelah diberikan penjelasan kepadanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dalam surah Al-Isra Allah sebut, kami tidak sekali-kali akan mengazab sehingga kami akan mengutus para rasul. Jadi semua orang telah diberikan penjelasan apa yang betul dan apa yang salah. Kemudian masing-masing mempunyai pilihan. Masing-masing mempunyai pilihan dan kita akan dinilai dan dihukum mengikut pilihan kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa hadainahun najdain." Dalam surah Al-Balad Allah kata, dan kami tunjukkan bagi mereka itu dua jalan, dua persimpangan. Siapa yang memilih jalan ke syurga, maka dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan balasan baik. Dan sesiapa yang memilih jalan ke neraka, maka dia akan mendapat hukuman Allah Subhanahu Wa Taala dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang mempunyai pilihan. Memang kita ini, semua yang berlaku ini dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita mempunyai pilihan untuk memilih. Dan kehendak kita itu juga tidak terkeluar daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas tak apa yang saya cakap ni? Kata Allah, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Dan tidaklah ada sesuatu pun apa yang mereka inginkan, kehendaki, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala juga menghendaki perkara tersebut. Orang yang beriman itu dengan pilihannya dan berada di dalam penguasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah. Orang yang tidak beriman itu dengan pilihannya dan juga berada di dalam ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Ada orang kata, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan aku ni jadi orang jahat, ahli neraka ke contohnya? Kita kata, siapa tahu? Siapa tahu? Selagi kita hidup di dunia, tidak ada orang yang dapat melihat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya tak ada orang yang tahu yang dia ni adalah ahli neraka ataupun ahli syurga, kecuali orang yang telah dijamin, seperti para sahabat yang dijamin syurga misalnya, ataupun orang kafir yang telah diancam
dengan neraka. Misalnya Abu Lahab, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat yang menyatakan bahawasanya dia akan diazab, maksudnya tidak akan beriman. Ini orang-orang yang telah jelas. Tetapi selain daripada itu, tak ada siapa pun di kalangan kita yang tahu adakah kita ni di kalangan ahli syurga ataupun ahli neraka. Jadi tidak ada orang yang boleh berhujah mengatakan kenapa Allah jadikan aku baik ataupun kenapa Allah jadikan aku jahat, aku ahli neraka dan sebagainya. Tidak ada orang yang mengetahui perkara tersebut. Tanggungjawab kita adalah kita membuat pilihan yang betul dan kita berusaha ke arah tersebut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hari ini di atas dunia mungkin perkara ini tidak jelas. Banyak kekeliruan, banyak kekaburan. Sebab kita nyatakan tadi, sebabkan apa yang kita lihat, yang kita miliki di dunia ini, ada kalanya menutup hakikat akhirat itu. Dalam dunia mungkin dia seorang ketua, mungkin dia seorang raja hatta, yang menguasai satu negara, satu negeri. Ada orang mungkin dia ketua dan sebagainya, yang dia melihat dia menguasai, memiliki. Tetapi di akhirat sana tidak ada orang yang boleh mengatakan dia raja, dia memiliki. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya raja yang menguasai. Kerana itu Allah sebut Maliki Yaumiddin, untuk menzahirkan keadaan tersebut, untuk menunjukkan satu situasi dan keadaan. Tidak ada orang yang boleh mengatakan aku ni raja di akhirat nanti. Tak ada seorang raja pun yang boleh datang pada hari akhirat kata aku ni raja, aku ni ketua dan sebagainya, yang memiliki, yang menguasai. Hari itu semua datang sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk dan menyerah diri kepada segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa yang telah dilakukan di dunia dahulu. Hari itu adalah hari pembalasan. Tiada lagi sebarang usaha ataupun sebarang amalan yang boleh dilakukan. Masanya telah tamat. Kerana itu Allah sebut Maliki Yaumiddin. Jadi satu situasi, keadaan yang sangat jelas, di mana semua orang akan mendapat bahagian masing-masing. Semua orang akan mendapat haknya masing-masing. Orang yang tadi kita cakap kata dia rasa dia tertindas di dunia, tidak mendapat haknya, inilah saat dan waktunya Allah Subhanahu Wa Taala akan melunaskan segala-galanya. Orang yang buat baik, orang yang buat baik di dunia, Allah tak bagi terus pahala balasannya, tetapi disempurnakan di akhirat sesuai dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebatang pohon di dalam syurga, ada pokok dalam syurga, dia punya besar dia itu seekor kuda yang berlari pantas memerlukan 40 hari untuk kita kata untuk potong keluasan tu. 40, kalau 40 hari punya perjalanan seekor kuda, agak berapa kilo? Berapa kilometer? Berapa besar pokok tu dalam syurga? Kalau satu pokok dalam syurga macam tu punya besar, berapa besar syurga? Syurga untuk satu orang. Ya. Apatah lagi dengan seluruh manusia yang pernah Allah SWT ciptakan. Ada berapa banyak juta manusia? Bilion. Semenjak awal diciptakan sampai ke hari kiamat, berapa? Jadi sangat luas. Yang mana ia tidak dapat dilunaskan di dunia ini, tidak dapat Allah berikan di dunia ini. Kerana hikmah Allah, kerana Allah nak berikan dengan sempurna di akhirat nanti. Begitu juga dengan orang yang melakukan kezaliman di dunia ini, orang yang tidak hidup di dunia secara betul. Di dunia mungkin dia terlepas, mungkin dia tidak mendapat balasan, tetapi dia tidak akan terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Tidak ada yang akan terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Allah menyebut dalam surah Ghafir, Allah kata limanil mulkul yaum. Apabila telah dicabut semua nyawa segala makhluknya, tidak ada yang hidup, hanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang hidup. Allah bertanya limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Maka tidak ada yang menjawab, kerana semuanya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah lillahil wahidil qahar. Hari ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Karena itu Allah SWT memerintahkan kita untuk menyebut
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairi kulli wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyebut, katakanlah Allah Subhanahu wa taala malikul mulki, raja bagi segala raja, yang maha menguasai atas segala yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala ingini. Allah Subhanahu wa taala juga boleh mencabut kekuasaan daripada sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala ingini. Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala ingini, dan Allah Subhanahu wa taala juga boleh memberi kehinaan kepada sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala ingini. Inilah hakikat kepada makna Maliki Yaumiddin, Tuhan yang Maha Berkuasa. Jadi apabila kita mengetahui hakikat ini, apabila kita kenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Berkuasa, maka cara hidup kita di dunia ini akan berbeza. Kerana kita tahu kita hidup di dunia ini, kita ada pemilik kita. Kita bukan bebas untuk melakukan apa sahaja mengikut kehendak kita. Kita ada owner kita, pemilik kita, yang memiliki kita dan berkuasa atas kita. Apa sahaja yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, apa sahaja yang kita ada dalam kehidupan di dunia ini, hakikatnya bukan milik kita. Ada pemiliknya. Bahkan kita juga adalah pemiliknya. Maka perhitungan kita dalam dunia ini akan berbeza apabila kita memahami hakikat ini. Interaksi kita dengan Tuhan akan berbeza. Interaksi kita sesama manusia juga akan berbeza. Kerana kita tahu kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain juga adalah kembali pada Allah Subhanahu wa taala, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan yang memiliki makhluk yang lain. Bahkan kita juga sama macam makhluk yang lain, yang mana pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini akan menjadikan kehidupan kita di dunia ini lebih terarah. Kita kenal siapa Tuhan kita. Kita tahu bagaimana untuk berinteraksi sesama manusia, sesama makhluk yang juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita itu lebih terarah dan mengikut seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi saya rasa mungkin setakat itulah Maliki Yaumiddin. Kita pun dah tak banyak masa yang ada di Madinah ini, tinggal beberapa hari lagi. Hari ini dah hari Sabtu, Ahad, Isnin dan Selasa. Saya tak pasti kita akan ada peluang ataupun tidak lagi untuk kita berhimpun macam ni. Saya rasa ini satu momen yang sangat indah. Kita boleh berada di dataran Masjid Nabawi. Tak tahu lagi bila nak berkumpul di sini, insya-Allah. Jadi itu beberapa ayat yang sempat kita kupaskan. Saya rasa mungkin kita tak sempat nak kupas sampai habis surah Al-Fatihah. Kenapa saya pilih surah Al-Fatihah? Sebab surah Al-Fatihah ni surah yang selalu kita akan baca. Yang saya kira kesemua kita lah pasti telah menghafal, membaca surah Al-Fatihah ini. Jadi saya rasa itulah bekal yang paling sesuai untuk kita bawa dan pegang apa yang telah kita bincangkan ini. Kita pegang kemas-kemas, kita ingat setiap kali kita baca dalam solat, kita hadirkan makna-makna yang telah kita bincangkan dalam surah Al-Fatihah ini. Cuma saya rasa mungkin kita tak sempat lah nak bincangkan sampai habis. Sebenarnya sangat cantik dan sangat kompleks surah Al-Fatihah ini. Dia adalah rumusan kepada keseluruhan Al-Quran. Rumusan kepada keseluruhan Al-Quran. Semua makna yang ada dalam Al-Quran boleh kita dapati maknanya di dalam surah Al-Fatihah. Kerana itu dinamakan Ummul Quran, induk bagi Al-Quran. Seperti mana seorang ibu yang boleh melahirkan beberapa orang anak, semua anak itu adalah daripada rahim yang sama. Gitulah juga hubungan antara surah Al-Fatihah dengan surah-surah yang lain. Surah Al-Fatihah ibarat ibu
yang mana ke semua surah-surah yang lain tu boleh dikembalikan maknanya kepada surah Al-Fatihah. Baik, saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan petang ini. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, sepanjang perjalanan kita petang ini sampai ke petang ini. Kita cubalah, kalau mungkin boleh sempat lagi satu sesi tazkirah kita cuba, tapi kalau tak sempat mungkin inilah sesi yang terakhir yang kita ada sebelum kita balik ke Malaysia, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.